A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang dihormati Tuan Pengurusi selaku Nazir Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Makmur Kampung Tanjung Sepat, mantan nazir kita, pimpinan masyarakat, asatizah, para alim ulama, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini insya-Allah kita akan sambung dalam bab As-Sabah. As-Sabah ni satu tajuk yang antara bagi saya lah tajuk yang sukar untuk dikuasai. Bukan hanya sukar dikuasai, sukar juga untuk diajarkan. Nak bagi faham tu. Sebab dia ada satu tajuk dalam kitab faraid, dalam ilmu faraid, kata ulama ada satu tajuk yang mana tajuk itu penting, iaitu tajuk al-hajbu, penghalang atau pendinding, yang mana kata ulama haram bagi seseorang untuk menentukan, memutuskan waris ni dapat berapa, ni dapat berapa, ni dapat ke tidak, yang ni dapat ke tidak, sekiranya dia tidak menguasai satu tajuk, iaitu tajuk al-hajbu, pendinding atau penghalang. Kerana dia kena tahu siapa yang lebih utama dapat, siapa yang dapat, siapa yang tak dapat. Kerana nanti kita akan masuk dalam bab al-hajbu. Tajuk yang kedua bagi saya susah, bukan susah mana, susah untuk dikuasai. Sebab ramai masyarakat kita yang masih lagi samar-samar ataupun kurang yakin, iaitu bab as-sabah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, berlaku sahaja kematian seperti mana yang kita bincangkan yang lepas, beberapa perkara mesti wajib waris lakukan terhadap harta pusaka si mati. Antaranya berkait dengan hak harta tu, arwahnu kalau misalnya kata ada gadaian kena selesaikan dahulu, kemudian pengurusan jenazah, kemudian hutang Allah, hutang manusia, wasiat jika ada, baru faraid. Dalam nak membahagikan faraid, perkara pertama yang kita nak kena buat selaku waris adalah mendahulukan ahli fardu terlebih dahulu. Siapa dia ahli fardu? Yang lepas kita pun dah bincangkan. Bahasa mudahnya, ahli fardu ini yang telah ditentukan bahagian mereka dalam Al-Quran. Allah dah tentukan bahagian mereka dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat 176. Siapa dia? Anak-anak perempuan seorang dapat berapa, kalau dua orang dapat berapa, bapa dapat berapa, ibu dapat berapa, suami dapat berapa, isteri dapat berapa, berapa-berapa, itulah ahli fardu. Iaitu Allah dah tentukan 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3, 1/2. Itulah yang dikatakan ahli fardu. Allah dah tentukan, makna ahli fardu ni wajib bagi, kerana Allah dah tentukan siap-siap. Ada baki, kalau misal kata ada baki, maka diberikan kepada ahli asabah.
Nak menentukan ahli asabah ni dia ada tiga jenis asabah. Kalau kita baca buku macam ni, kita mungkin tak nampak gambaran. Saya ada jumpa satu page. Ni kitab yang dikarang oleh sahabat saya juga, Presiden Pertubuhan Du'afa Malaysia, Ustaz Muhammad Husyari Saleh. Ini kitab dia. Satu muka surat berkait tentang asabah secara ringkas. Apa dia asabah? Yang mudah untuk kita faham ialah waris yang dapat semua harta. Saya gariskan. Asabah ialah waris yang dapat semua harta pusaka jika dia bersendirian. Ini yang pertama. Apa dia? Waris yang dapat semua harta jika dia bersendirian. Contoh, si mati ini dia tak ada ayah, dia tak ada ibu, dia tak ada pasangannya dah mati dulu, suaminya dah mati dulu, yang mati perempuan. Dia ada anak lelaki seorang. Maka anak lelaki ini merupakan waris asabah binafsih, iaitu dia dapat semua harta pusaka sekiranya dia bersendirian, seorang, atau dia dua orang atau lebih, tetapi semuanya adalah lelaki. Dia akan mewarisi keseluruhan harta si mati kerana tak ada ahli fardu. Ahli fardu siapa? Bapa, ibu, pasangan, atau dia bersama dengan adik-beradik perempuan. Itu diberi nama asabah bi ghairi. Tadi binafsih kerana semua lelaki. Bi ghairi ketika ada bersamanya perempuan, adik-beradik. Tetapi nisbah dua lelaki, satu perempuan. Asabah juga dia dapat semuanya sebab tak ada ahli fardu. Ahli fardu anak perempuan tadi dinyatakan dalam Al-Quran bila mana dia seorang perempuan. Tetapi bila bersama dengan lelaki, dia tak dapat, dia bukan ahli fardu, asabah bi ghairi, nisbah dua lelaki, satu perempuan. Begitu juga jika anak perempuan dua orang atau lebih, itu ahli fardu. Kerana tak ada anak perempuan, anak lelaki, anak perempuan semua, 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, semua perempuan. Maka dia termasuk ahli fardu, iaitu bahagian mereka 2/3. Bila ada lelaki, tak jadi dah ahli fardu, menjadi asabah dengan nisbah 2 lelaki, 1 perempuan. Yang kedua, jadi 3 kat sini. Yang dapat baki selepas waris fardu. Tadi dia dapat keseluruhan kerana tak ada ahli fardu. Tak ada ayah, tak ada ibu, tak ada pasangan si mati, ada anak lelaki saja. Maka mereka dapat keseluruhan. Ada sejuta lah mereka dapat. Kalau seorang lah dapat sejuta. Kalau 5 orang lelaki, 5 juta, sejuta bahagilah dengan 5 orang. Seorang 200,000. Kalau bercampur lelaki perempuan, nisbahkan dah 2 lelaki 1 perempuan. Mereka mempusakai keseluruhan harta si mati kerana tak ada ahli fardu. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat baki selepas waris fardu. Keadaan yang sama, contoh, si mati ada ayah, ada ibu, ada pasangan, baru ada anak lelaki. Maka kita kena dahulukan ahli fardu dahulu. Bagi kat bapa 1/6, ibu 1/6, pasangan isteri si mati dapat 1/8. Kira-kira ada baki, barulah untuk ahli asabah, iaitu anak lelaki. Itu jenis yang kedua, keadaan yang kedua. Yang ketiga, dan tidak dapat apa-apa bahagian jika tiada baki. Boleh jadi ahli asabah ni dia dapat banyak sebab dia mempusakai semua ketika tiada ahli fardu. Boleh jadi dia dapat banyak atau sedikit ketika mana keadaan yang kedua dapat baki selepas ahli fardu dapat dulu. Boleh jadi dia tak dapat langsung. Jangan main-main. Asabah ni bukan mesti dapat. Orang ingat, aku ahli asabah dapat paling banyak. Tak semestinya. Boleh jadi dapat banyak, boleh jadi dapat sikit, boleh jadi tak dapat langsung. Bagaimana keadaan contoh yang dikatakan ahli asabah tak dapat apa-apa? Sebab asabah kaedah pembahagian dia selepas daripada ahli fardu. Ahli fardu kena bagi dulu kerana ini perintah Allah dalam Al-Quran. Ada baki, barulah beri kepada ahli asabah. Apa dalilnya? Daripada hadis Nabi SAW, hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Apa kata Nabi SAW? Alhiqul fara'idha bi ahliha. Berikan pewarisan, pusaka kepada ahli fardu. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Adapun bakinya, kalau ada, diberikan kepada kaum lelaki yang terdekat dengan si mati. Maknanya perintah fardu diutamakan. Siapa dia ahli fardu? Yang dinyatakan dalam Al-Quran: suami, isteri, ayah, ibu. Ada tak baki? Ada, baru kepada ahli asabah. Ini keadaan misal kata ada ahli asabah tetapi tak dapat baki. Contoh, si mati ada suami, ada 2 orang adik beradik. Maaf, tulisan saya macam doktor sikit. Perempuan. Kemudian ada pakcik. Bila sebut pakcik bermakna pakcik sebelah bapa. Kita dah bincangkan banyak kali dalam rajah ini. Bila sebut pakcik ini, bapa, saudara, seibu, sebapa. Ini pakcik. Bapa, saudara, seibu, sebapa dengan bapa si mati. Dia ahli asabah ke tidak? Ahli waris ke tidak? Ya. Bila sebut pakcik, lelaki. Tak ada pakcik perempuan. Kalau perempuan, makcik. Tapi bila sebut pakcik, lelaki. Tetapi pakcik yang mana? Sebelah bapa si mati. Sebab sebelah ibu ni, kalau tengok rajah, dia tak ada pecahan. Mana tak ada adik-beradik ibu. Ini bukan waris. Sama ada kita panggil pakcik juga. Memang kita panggil pakcik. Abang kepada mak kita panggil pakcik. Wak ataupun acik. Tetapi yang ini bukan waris. Yang dikatakan pakcik adalah sebelah bapa. Jadi ada 3 orang waris. Suami, 2 orang adik-beradik perempuan dan juga pakcik. Oh, pakcik ni mula-mula bukan main. Akulah waris lelaki yang terdekat dengan si mati. Aku akan dapat harta si mati. Bila kira-kira balik, suami dapat berapa? Dapat 1/2. Kerana si mati tak ada anak. Suami 2 keadaan, 1/2 dan 1/4. 1/2 ketika mana? Ketika si mati tiada anak. 1/4 ketika mana? Si mati ada anak. Dalam keadaan ni si mati, arwah isterinya tak ada anak, maka suami dapat 1/2. 2 orang adik-beradik perempuan, ahli fardu ke asabah. Perempuan, bila dia perempuan sahaja, tak melibatkan lelaki, dia ahli fardu. Berapa bahagian mereka? 2/3. 2/3. Kerana tiada anak si mati dan tiada bapa dan ke atas si mati. Bila sebut anak, termasuk cucu. Anak tak ada, cucu tak ada, cicit tak ada. Tak ada waris sebelah bawah dan tak ada waris sebelah atas, bapa, datuk dan ke atas. Barulah adik-beradik ni dah dapat. Jadi 2 orang adik-beradik perempuan dapat 2/3. Kalau kita kira-kira ada tak baki? Jangankan baki, lebih lagi ada hutang. Istilahnya hutang. 2 dengan 3, kalau ikutkan berapa dia punya GSTK asal masalah? 6. Kenapa 6? 6 boleh bahagi 2, 6 boleh bahagi 3. Tu cara nak kira, nak tentukan asal masalah atau GSTK. Jadi atasnya 6. 6 bahagi 2 kalikan 1. 3. Senang kata setengah daripada 6 lah. Berapa? 3. 1/2 daripada 6. 6 bahagi 3 kali 2. 6 bahagi 3, 2 kali dengan 2, 4. 6 bahagi 3 kalikan dengan 2, 4. 4 tambah 3 berapa? 7. Ni dah hutang ni. Padahal kita kira asal masalah 6, tetapi bila dapat 7, ini masalah aul. Dalam ilmu faraid diberi istilah namanya masalah aul. Bahagian melebihi daripada harta yang ada. Bahagian sepatutnya ni dapat ni. Sepatut suami akan dapat, contohlah ada 6 juta harta si mati. Suami dapat 3 juta. 2 orang adik-beradik perempuan dapat 4 juta. Mana nak cari lagi 1 juta? Istilah dia macam itulah. Mana nak cari lagi 1 juta?
Ada 6 juta je ni. Kita kira-kira 6 juta je ada harta. Suami dapat 3 juta. 2 orang adik-beradik dapat 4 juta. Mana nak cari lagi 1 juta? Aul. Bila kata aul, berapa jumlah bawah ini akan menjadi pembawah kepada ahli waris. Bermakna suami akan dapat 3/7. 2 orang adik perempuan akan dapat 4/7. Jadi pembawahnya bukan lagi 6. Pembawahnya diambil daripada jumlah tambahan kepada ahli waris. Ada 7 menjadi pembawah kepada setiap ahli waris. Pakcik yang mula-mula tadi, aku dapat ni. Dapat harta pusaka ni. Dapat tak? Tak dapat. Ilek. Habuk pun tak ada. Sebab ahli fardu pun tak cukup. Jangankan nak dapat baki asabah, ahli fardu pun tak cukup. Ini yang dinamakan sebagai perkara yang ketiga, keadaan ketiga, tidak dapat apa-apa bahagian jika tiada baki. Ni ahli asabah. Dia boleh berada pada 3 keadaan. Kalau dia seorang, dapat semua. Kalau dia bersama dengan ahli fardu, dapat baki. Dan boleh jadi ahli fardu lebih ramai atau lebih berhak, tak ada baki, dia pun tak dapat. Tapi jaranglah berlaku. Jarang berlaku. Sebab biasa si mati ni, dia akan ada anak lelaki. Bila ada anak lelaki, dia akan mempengaruhi bahagian pasangan. Dia akan mempengaruhi bahagian ayah, bahagian ibu, bahagian adik-beradik. Dia akan mempengaruhi semua ahli waris yang asabah binafsi. Daripada anak, cucu pun tak dapat, bapa pun tak dapat asabah, dapat fardu sahaja 1/6. Atuk pun tak dapat, adik-beradik lelaki pun tak dapat, adik-beradik perempuan pun tak dapat. Kerana ada anak lelaki. Dia punya kuasa, hubungan dia dengan si mati cukup kuat. Sebab tu orang dulu-dulu risau kalau tak ada anak lelaki. Selagi tak ada, beroperasilah kilangnya. Sebab dia rasa kalau aku tak ada anak lelaki ni, harta ni akan pergi dekat orang luar. Padahal bukan orang luar mana pun, waris juga, adik-beradik. Tapi bagi dia orang luar. Orang luar. Lagi pula tak ngam dengan adiknya, dengan abangnya tak ngam, bermusuhan. Bermusuhan bukan perkara menghalang seseorang mewarisi pusaka. Perkara yang menghalang 3, iaitu pembunuhan, kemudian Allahumma salli ala Muhammad, perbezaan agama, kemudian dengan sebab walak. Maksudnya hamba tak boleh mewarisi tuannya. Jadi yang biasa berlaku dengan sebab penghalang ini pembunuhan dan juga berbeza agama. Sekalipun maknya kata dekat anaknya, Along, abang kamu tu dah 10 tahun tak balik ke rumah jenguk mak. Nanti kalau mak dah balik, mak dah mati nanti, korang jangan bagi harta pusaka mak dekat Along. Mak tak anggap dia anak mak, dia anak derhaka. Contoh, dari segi hukum betul dia anak derhaka. Dari segi faraid tak boleh menghalang bahagian Along tadi. Dia tetap dapat kerana tertakluk pada yusikumullahu fi auladikum. Telah diperintahkan, diwajibkan untuk pembahagian pusaka bagi anak-anak kamu. Kerana tak ada perkara yang menghalangi anak ini daripada mewarisi. Dia tetap Islam, dia belum murtad, na'udzubillah. Dia tidak membunuh maknya untuk mendapatkan harta, tidak. Jadi tak ada perkara yang menghalangi. Sekalipun dia anak derhaka, maknya tak mengaku dia anak kerana benci sangat. Kalau mak ni kalau dah tahap macam tu lah, jarang jumpa. Sebab mak ni, perempuan ni hatinya lembut. Marah-marah macam mana pun dia akan ada perasaan sayang. Dia akan kenang, inilah anak yang aku mengandungkan, inilah anak yang aku susukan, inilah anak yang aku suapkan makanan nasi dekat mulut dia daripada kecil sampai besar. Terasa macam mana pun dengan anak ni dia takkan sampai nak buang. Tetapi andai misalnya kata berlaku dalam drama-drama, kita selalu jumpa lah, keluar kau daripada rumah, aku tak anggap lagi, Kasim dia bilang dia pula itu menantu, mertua dengan menantu, takkan terputus. Maknanya tak boleh menghalang anak ini tadi daripada mewarisi harta pusaka. Kita sekarang ni dalam perkara yang kedua, masih lagi asabah bi ghairi, muka surat 135, iaitu yang kedua ni,
asabah bi ghairi. Yang pertama asabah bin nafsih, kita dah bincangkan yang sebelum ini. Siapa dia? Waris lelaki. Waris lelaki berdasarkan hadis tadi, alihikul faraidah bi ahliya fama baqiyah. Adapun baqi fahuwa li aula rajulin zakarin. Maka berikan kepada ahli waris lelaki yang terdekat dengan si mati. Sebab tu kalau tengok pada rajah, waris lelaki ni ramai. Ramai waris lelaki, bahkan bukan hanya terhenti sampai sini. Kalau kita nampak dekat dalam rajah ini, kita cuma nampak 15 lelaki sahaja. Tetapi hakikatnya infinity, tak ada penghujung. Dekat bawah cucu ni ada lagi waris. Dekat atas atuk ni ada lagi waris. Dekat bawah anak lelaki daripada saudara lelaki ni ada lagi sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Cuma dapat ke tak dapat mereka ni. Tengok keadaan. Kalau ada anak, cucu tak dapat. Yang bawah apatah lagi. Begitu juga keadaan bapa. Ada bapa, datuk tak dapat. Moyang apatah lagi. Tapi nak katanya, waris lelaki itu infinity. Tak ada tak anaknya? Ada anaknya, maka anaknya dapat. Tak ada anak, ada tak cucunya? Ada cucunya, maka cucunya dapat. Tak ada cucu, ada tak cicit? Cucu, cicit. Ada cicit, cicitnya dapat. Mana tak ada penghujung. Melainkan memang dia tak ada langsung. Maksud tak ada apa? Dia berkahwin, dia tak ada anak. Dan dia anak tunggal. Bapanya pun anak tunggal. Itu dah habis sampai situlah. Maksudnya bapanya pun mati, tak ada adik-beradik yang lain. Bapa saudara tak ada. Dia pun tak ada adik-beradik. Dia pun tak ada anak. Mati dia. Tak ada lelaki yang terdekat dengan dia, maka hartanya siapa yang dapat? Baitul Mal. Barulah pergi ke Baitul Mal. Sebab dah tak ada waris lelaki. Macam mana nak tahu? Memang confirm dia tak ada anak lelaki. Memang confirm dia anak tunggal. Memang confirm bapanya pun anak tunggal. Tak ada adik-beradik. Kalau misal kata bapanya ada adik-beradik tapi mati dulu daripada dia. Jangan putus sampai situ. Tengok bawahnya pula ni. Kita kata tak apalah, bapa dah tak ada, pak cik pun tak ada, dah mati semua. Jangan terhenti sebab anak pak cik, iaitu hubungan dengan si mati sebagai sepupu. Itu waris. Anak pak cik pun tak ada, mati juga. Jangan terhenti, tengok bawahnya. Maknanya anak saudara sepupu. Anak sepupu bawah ni. Sebab tu kalau misal kata bapa tunggal, tak ada anak lelaki dan si mati pun tunggal, dah tak ada lagi dah waris lelaki. Dah tak perlu nak jejak-jejak lagi dah. Sebab memang tak ada jalur daripada lelaki dia di antara si mati ini. Kemudian yang kedua, asabah bi ghairi. Yang ini kita tengah bincangkan, iaitu waris fardu perempuan yang menjadi asabah bersama dengan pasangan mereka. Pasangan mereka ialah waris yang dapat asabah bin nafsi. Asabah bin nafsi tadi siapa? Anak, cucu lelaki, adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik perempuan seibu, adik-beradik lelaki sebapa. Waris fardu perempuan yang menjadi asabah bersama dengan pasangan mereka. Mana pasangan? Adik-beradik dia. Contoh anak perempuan, asalnya kalau seorang ahli fardu 1/2, dua orang ahli fardu 2/3. Tiba-tiba ada adik-beradik dia yang lelaki. Si mati ada 10 orang anak, 9 perempuan, ada seorang lelaki. Termasuk dalam asabah bi ghairi tadi, iaitu waris fardu perempuan yang menjadi asabah bi ghairi, iaitu asabah bersama dengan pasangan mereka. Pasangan mereka ialah waris yang dapat asabah bin nafsi, iaitu anak lelaki tadi merupakan asabah bin nafsi. Muka surat 136. Siapa dia yang mendapat asabah bi ghairi? Muka surat 135. Kita ulang sedikit. Bab ni memang kena fokus, sebab dia antara bab yang
agak complicated. Kita nak kena tahu siapa dia, lepas tu dia ni dalam bahagian yang mana, kelas yang mana, binafsi ke, bighairi ke, ma'al ghairi ke, lepas tu dia ni dapat berapa. Jadi complicated. Asabah dengan yang lain, bighairi, ahli-ahlinya anak perempuan. Ketika mana? Ketika dia bersama anak lelaki sahaja. Cukup sampai situ kita nak faham. Anak perempuan kalau seorang dia bukan asabah. Kalau 2 orang, 3 orang semua perempuan bukan asabah. Dia jadi asabah bighairi dengan sebab bersama dengan anak lelaki, adik-adik dia. Itu yang pertama. Yang kedua, cucu perempuan. Sama juga keadaan dengan anak perempuan tadi. Bila mana ketika dia bersama dengan cucu lelaki sahaja. Bila sebut cucu perempuan adalah cucu dari jalur anak lelaki, bukan daripada anak perempuan. Sampai anak perempuan bawah tu dah tak ada lagi dah jalur, bukan ahli waris daripada anak lelaki. Anak cucu perempuan ini dapat asabah bighairi ketika mana dia bersama dengan cucu lelaki sahaja. Ada cucu lelaki dapat dari asabah bighairi. Kemudian yang ketiga, saudara perempuan seibu sebapa. Sama juga keadaan dengan anak tadi. Ketika mana? Ketika dia bersama saudara lelaki seibu sebapa sahaja. Saudara perempuan, adik-beradik. Kita mati, saya tak ada anak. Ayah saya pun dah meninggal dunia dahulu, atuk pun dah meninggal dunia, saya tak ada anak. Bila saya mati, ada adik-beradik, ada kakak saya. Kakak saya seorang, dapat 1/2. Kakak saya 2 orang, dapat 2/3. Ada seorang kakak, seorang abang, maka mendapat asabah bil ghairi, iaitu ketika dia bersama saudara lelaki seibu sebapa. Kalau misal kata ada adik-beradik perempuan seibu sebapa seorang, dan ada lagi seorang saudara lelaki sebapa. Kita tengok raja, nak bagi nampak gambaran. Si mati ada 2 orang waris, yang saya bulatkan saja, jangan tengok yang saya tak bulatkan, iaitu saudara perempuan seibu sebapa seorang dengan saudara lelaki sebapa seorang. Tak ada waris lain, 2 orang ni saja. Kalau tengok adik-beradik si mati, tetapi yang perempuan seibu sebapa, yang lelaki sebapa. Termasuk tak dalam asabah bighairi ini? Tak termasuk. Kerana dikatakan tadi ketika dia bersama saudara lelaki seibu sebapa sahaja. Jadi dalam keadaan begini, berapa saudara seibu dapat? Dia akan dapat 1/2. Kerana dia seorang. Dapat 1/2 dan saudara lelaki dapat bakinya berapa? 1/2. Habis dah. Jadi ada tak nisbah 2-1? Tak berlaku. Kerana bukan asabah. Yang perempuan adik-beradik seibu sebapa dapat fardu 1/2. Yang lelaki sebapa ini dapat asabah binafsi, dengan sebab dirinya, bukan dengan sebab bersama dengan perempuan. Jadi tak ada istilah nisbah 2 lelaki 1 perempuan, melainkan yang ada saudara lelaki seibu sebapa. Dua-dua ada. Satu saudara perempuan seibu sebapa, kemudian saudara lelaki seibu sebapa pun ada. Maka barulah berlaku asabah dengan nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Ada saudara lelaki sebapa pun ada juga, dapat tak dia? Tak dapat. Kerana dia dihalangi oleh adik-beradik yang seibu sebapa. Seibu sebapa lebih dekat hubungan dengan si mati berbanding adik-beradik sebapa sahaja. Beza dengan keadaan seibu. Yang ni special case. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-13 Allah menerangkan, mereka ini bukan ahli asabah, mereka ini ahli fardu. Kalau seorang 1/6. Kalau 2 orang atau lebih dapat 1/3. Adalah syarat-syaratnya. Mesti tiada anak, tiada bapa, tiada anak, tiada bapa. Itu saja syaratnya. Ada adik-beradik seibu sebapa. Dua-dua ni ada dan seibu pun ada. Maka seibu pun dapat. Dia tak boleh menghalangi yang seibu. Seibu sebapa dia cuba boleh menghalangi yang sebapa sahaja. Dia tak boleh menghalangi yang seibu. Sebab yang seibu ni ahli fardu, bukan ahli asabah. Yang mendinding ni siapa? Yang asabah sahaja. Anak dinding cucu, sebab dua-dua asabah. Asabah takkan berlaku 2 kelompok dapat sama-sama, tak dapat.
Mesti salah satu saja yang paling dekat. Sebab tu dalam hadis tadi, fahuwa li aula rajulin zakarin, maka berikan kepada lelaki yang paling hampir dengan si mati. Ni dua, mana paling hampir? Yang ni hampir, ni dapat, ni tak dapat. Nak bagi faham macam tu dalam asobah. Dia takkan berlaku anak lelaki dapat asobah, adik-beradik lelaki pun dapat asobah. Tak dapat. Tak akan berlaku kerana dia kelompok grup yang berbeza. Adik-beradik kelompok yang ketiga, anak kelompok yang pertama, bapa kelompok yang kedua, adik-beradik yang ketiga, pak cik dan anak saudara yang keempat. Jadi kalau ada yang lebih dekat, anak contoh, adik-beradik tak dapat, pak cik lagi tak dapat, sebab dia grup yang keempat. Surat berapa tadi? Ketika dia bersama saudara lelaki seibu sebapa. Ini yang ketiga. Yang keempat, saudara perempuan sebapa. Tadi seibu sebapa. Ketika mana? Ketika dia bersama saudara lelaki sebapa sahaja. Dalam arti kata lain, dia setaraf. Kalau adik-beradik seibu sebapa yang perempuan nak dapat asobah bighairi, mesti kena ada lelaki juga yang sama level dengan dia, iaitu seibu sebapa. Begitu juga yang keempat, statusnya saudara perempuan sebapa, sama bapa lain mak. Nak dapat asobah bighairi, mesti bersama dengan saudara lelaki sebapa juga. Kalau bersama dengan saudara lelaki seibu sebapa, maka dia terhalang. Sebab sebapa lebih jauh daripada seibu sebapa. Dalilnya sama seperti di atas, saudara lelaki seibu sebapa tidak boleh mengasobahkan saudara perempuan sebapa. Contoh dalam rajah ini, yang ada saudara lelaki seibu sebapa dan juga saudara perempuan sebapa. Bila berlaku begini, dua orang ni je waris. Siapa yang akan dapat? Saudara lelaki seibu sebapa sahaja yang akan dapat. Berapa dia dapat? Keseluruhan. Yang manakala saudara perempuan sebapa tak dapat, kerana dia lebih jauh daripada yang seibu sebapa. Tapi yang kita bincangkan ini ketika mana? Ketika dia bersama dengan saudara lelaki sebapa, sama level, barulah dapat asabah bil ghairi. Dalilnya sama seperti di atas, saudara lelaki seibu sebapa tidak boleh mengasabahkan saudara perempuan sebapa, bahkan dia akan menghalang saudara perempuan sebapa. Kaedah golongan tengah lelaki yang sama kekuatan sahaja dapat mengasabahkan golongan tengah perempuan. Sama, lelaki tadi kena sama level baru boleh mengasabahkan adik-beradik seibu sebapa. Lelaki dia boleh mengasabahkan adik-beradik perempuan seibu sebapa. Dia tak boleh mengasabahkan adik-beradik perempuan yang sebapa. Dia adik-beradik tapi sama ayah lain mak. Dia adik-beradik seibu sebapa, lelaki. Adiknya yang perempuan adik-beradik sebapa, lain mak. Adiknya tak dapat, dia je yang dapat. Sebab golongan tengah lelaki yang sama kekuatan sahaja dapat mengasabahkan golongan tengah perempuan. Ahli-ahli waris perempuan yang menjadi asabah ini tidak lagi mengambil bahagian mereka secara fardu 1/2, 2/3 atau 1/6. Adik-beradik lelaki mereka yang sama kekuatan, iaitu dari segi seibu sebapa ataupun sebapa, sama kekuatan, sama level, sama grup, akan menarik mereka menjadi asabah bersama-sama. Tak ada lagi istilah bahagian adik-beradik perempuan ni 1/2 atau 2/3. Kerana bila ada lelaki, istilah tu dah tak ada, dia akan ditarik menjadi asabah dengan nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Cara pembahagian mereka adalah mengikut nisbah 2:1. Lizakari mithlu hazzil unsayain. Pembahagian mereka adalah mengikut nisbah 2/1, iaitu lelaki 2 bahagian dan perempuan 1 bahagian. Ini berdasarkan 2 ayat berikut. Lizakari mithlu hazzil unsayain, iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Dalam ayat 176 surah An-Nisa menceritakan tentang pembahagian harta pusaka kepada adik-beradik dalam isu kalalah.
Isu kalalah maknanya apa? Kalalah ni satu situasi si mati dia tak ada ayah dan ke atas dan tak ada anak dan ke bawah. Cuma ada adik-beradik saja. Di hujungnya kata Allah Subhanahu wa taala falizzakari mithlu hazzil unthayain, iaitu maka bahagian seorang saudara lelaki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Surah An-Nisa ayat 176. Umpamanya si mati meninggalkan seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan, maka anak lelaki akan mendapat 2/3 dan anak perempuan 1/3. Tu nak maksudkan nisbah 2:1. Kalau lelaki ramai, perempuan pun ramai. Contoh, lelaki ada 5 orang, perempuan juga ada 5 orang. Macam mana nak kira? Yang lelaki kalikan 2. 5 kali 2, 10. Tambahkan yang perempuan 5. 10 tambah 5, 15. Bermakna bahagian lelaki seorang 2/15, bahagian perempuan seorang 1/15. Contoh lain, lelaki ada 6 orang, perempuan ada 4 orang. Yang lelaki kalikan 2, 6 kali 2, 12. Tambahkan bilangan perempuan 12 tambah 4. 12 tambah 4, 16. Bermakna bahagian lelaki seorang 2/16, bahagian perempuan seorang 1/16. Jadi nampak dekat situ nisbah 2:1. Tak kira ramai mana lelaki, ramai mana perempuan, kaedah pengiraan sebegitu. Lelaki kali 2 tambah perempuan, dapat pembawahnya, yang atas lelaki 2, yang perempuan atasnya 1. Namun jika bilangan mereka bertambah, maka bahagian tersebut akan berubah. InsyaAllah akan diterangkan cara pembahagian asabah dengan yang lain, iaitu bighairi, dan bahagian pengiraan nanti. Nama mereka dinamakan sebagai asabah bighairi kerana mereka menjadi asabah dengan sebab orang lain, bukan sebab diri mereka sendiri. Sebab tu diberi nama asabah bighairi. Adapun yang pertama tadi, asabah binafsi, dengan sebab dirinya. Ada dia seorang saja pun dapat asabah. Siapa dia? Anak lelaki, waris-waris lelaki, anak lelaki, cucu lelaki, adik-beradik lelaki, seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa. Dia tak ada orang mempengaruhi dia untuk mendapat asabah. Sebab tu diberi nama asabah binafsi, dengan sebab dirinya. Yang ini asabah ma'al ghairi. Dia dapat asabah dengan sebab orang lain, iaitu adik-beradiknya yang sama level dengan dia. Anak lelaki, anak perempuan, adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan. Kaedah mengenali mereka yang terdiri daripada golongan asabah dengan sendiri dan mempunyai adik-beradik atau sepupu perempuan yang sama darjat atau kekuatan. Baru kita masuk dalam asabah ma'al ghairi. Ada tak soalan berkaitan tentang asabah binafsi dengan bil ghairi sebelum kita masuk asabah ma'al ghairi? Sebab asabah ma'al ghairi ni lagi pening. Dia terkeluar daripada kaedah yang mana tadi kita dengar hadis Nabi SAW, alhiqul fara'idha bi ahliha, berikan warisan kepada ahli fardu, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Ada baki, berikan kepada lelaki. Tetapi asabah yang ketiga ini asabah ma'al ghairi, tak ada waris lelaki, semua perempuan. Terkeluar daripada kaedah, daripada hadis Nabi tadi. Maknanya apa? Tak semestinya kena ada lelaki. Bahkan waris perempuan semuanya boleh menghabisi harta pusaka melalui asabah ma'al ghairi. Nanti kita akan bincangkan, insya-Allah akan datang. Ya Ustaz. Tidak, dia akan jadi asabah bi ghairi terus. Binafsih ni ketika mana lelaki itu berseorangan saja. Perempuan ahli fardu bila dia berseorangan saja. Tetapi bila bertemu kedua-duanya jadi asabah bi ghairi. Dia tak jadi dah asabah bi nafsi ahli fardu. Dalam masa yang sama asabah bi ghairi tak jadi. Dia jadi salah satu sahaja. Kalau semua anak lelaki,
binafsi. Kalau bersama dengan anak perempuan, biwairi. Begitu juga anak perempuan. Kalau seorang, fardu 1/2. Kalau 2 orang, 2/3. Kalau bersama dengan adik-beradiknya, yang lelaki jadi asabah biwairi. Ya. Ada lagi soalan? Berat perbincangan akan datang ni. Tengok makin susun yang datang. Mudah-mudahan tahniah, syabas. Ya. Waris yang wajib boleh jadi asabah, lihat pada keadaan. Contoh, siapa yang wajib? Ahli yang wajib yang dapat asabah. Dalam masa dapat yang wajib dapat asabah cuma seorang saja. Siapa dia? Siapa boleh beritahu? Seorang sahaja ahli waris di kalangan 25 orang. Bapa, ibu, pasangan, adik-beradik, anak, pakcik, sepupu, anak saudara. Seorang ni dia dapat fardu dan asabah dalam masa yang sama. Adapun waris yang lain, dia tak akan dapat fardu, tak akan dapat asabah. Sama-sama, mesti salah satu. Sama ada asabah atau fardu. Tapi ada seorang ni, dia boleh dapat dua-dua. Siapa dia? Ayah, betul. Kuasa ayah ni cukup besar. Contoh, keadaan ayah dapat fardu dan asabah. Dalam Al-Quran, fali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Ini perintah Allah. Bagi ibu bapa 1/6. Ketika mana? Ketika si mati ini tidak mempunyai anak. Mempunyai anak ni secara umum. Misal kata si mati, saya buat lakaran. Si mati cuma ada ayah. Kemudian si mati ada ibu. Si mati juga ada anak perempuan. Maka ayah ni ahli fardu ke tidak? Fardu. Berapa? 1/6. Kerana si mati ada anak secara umum. Tak kira anak lelaki, anak perempuan, dia dapat 1/6. Ibu pun begitu, 1/6. Anak perempuan seorang dapat 1/2. Kalau 2 orang atau lebih, 2/3. Kerana pada ketika ini dia ahli fardu, bukan asabah. Asabah bila dia ada sekali dengan anak lelaki. Kita kira-kira 662 GSTK-nya atau asal masalahnya 6. Ayah dapat 1, ibu dapat 1, anak perempuan dapat 3. Setengah daripada 6, 3 lah. Kita kira-kira 3 tambah 1 tambah 1 5. Ada baki tak? Ada. 1. Ke mana perginya? Ke ayah. Bermakna ayah dapat 1/6 tambah lagi 1/6. Yang mana 1/6 mula-mula adalah fardu dan 1/6 yang kedua adalah asabah baki. Ayah je yang ada kuasa veto macam tu. Ahli lain tak boleh. Dia cuma dapat salah satu, sama ada fardu atau asabah. Jelas? Sampai tak jawapannya tadi? Soalannya apa tadi, saya pun tak ingat. Dia tiada keadaan. Macam fardu anak perempuan, anak lelaki bukan fardu. Sebab tak dinyatakan anak lelaki dalam Al-Quran berapa bahagian mereka. Cuma dinyatakan yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hadzil unsayain. Itu saja. Tetapi dalam anak perempuan, adik-beradik perempuan dinyatakan secara terperinci dalam Al-Quran. 1/2 ketika berseorangan, 2 atau lebih 2/3. Itu maksud ahli fardu. Dahulukan yang fardu, kirakan fardu dahulu, ada baki, barulah kepada ahli asabah. Okey, jelas ya? Alhamdulillah. Senyap semua. Saya risau sebenarnya. Dapat ke tak dapat sebenarnya ni? Ya. Okey. Bila berlaku kematian, 5 waris ni akan dapat. Apa jua keadaan selagi tak ada perkara menghalangi mereka untuk mewarisi 3 perkara tadi, bunuh, berbeza agama, penghambaan, tak adalah konsep penghambaan. 5 ni akan dapat siapa? Ibu, bapa, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Yang lain, yang baki lagi 25 orang, tolak 5, 20 orang waris ni tak dapat dah.
Ada 5 ni berkumpul ke 25 waris. Anak, bapa, ayah, ibu, pasangan, adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan. 25 orang, 25 kelompok ni. Yang dapat cuma 5. Bapa, ibu, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Tu saja. Cuma nak berpindah kepada adik-beradik tu, dia ada syarat-syaratnya. Nak pergi ke adik-beradik bila mana? Ketika si mati tak ada anak lelaki, tak ada ayah, baru dapat dekat adik-beradik. Kalau ada anak lelaki, dia tak dapat. Kalau adik-beradik pun tak ada, baru pergi ke pakcik. Kalau pakcik pun tak ada, baru pergi ke anak pakcik, sepupu dengan si mati. Jauh dah tu. Jadi bukan senang-senang harta tu akan pergi ke Baitul Mal. Dia akan dapat juga kepada waris. Kalau si waris ini memang betul-betul ada ahli waris yang asabah binafsi. Ustaz, kenapa perempuan ni sampai dekat adik-beradik je? Tak aci betul lah. Waris perempuan, kalau tuan-tuan lihat dekat carta ni, dekat rajah ni, dia cuma dapat dekat adik-beradik dan anak saja. Ibu dan ke atas ni dapatlah. Ini kita nak cerita kenapa sampai dekat adik-beradik saja. Ada anak perempuan dapat. Cucu perempuan dapat. Kalau dia bawah anak lelaki. Tetapi bawah ni ada lagi. Kenapa bawah ni tak ada? Dia sama senasib macam bawah ni. Dia tak ada. Anak lelaki ni, saudara lelaki, anaknya dapat, bawahnya pun dapat kalau ada. Dengan syarat-syarat tertentulah. Yang sebab pun bawahnya ada anak lelaki. Tak ada pula dekat sini anak perempuan. Yang perempuan mana sebaris dengan ni, tak ada. Dan anak saudara perempuan yang sini, dia tak ada pula cabang bawahnya, anaknya. Kenapa tak ada? Kenapa terhenti sampai ke adik-beradik saja? Kerana mereka ahli fardu. Bila sebut ahli fardu, yang hanya dinyatakan dalam Al-Quran sahaja mendapat warisan, dapat pusaka. Yang lelaki ni Ustaz, kenapa infinity? Berdasarkan hadis tadi. Al-hiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li awla rajulin zakarin. Tak dinyatakan secara khusus anak lelaki sahaja dapat. Tak ada anak lelaki, tak ada dah waris lain, tak ada. Tetapi mana-mana waris lelaki yang terdekat, dia adalah waris. Selagi mana tidak dihalangi oleh waris yang lebih dekat dengan si mati. Allahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun kerana kita kasar bahasa, tegur sekali tuan-tuan dan ibu perempuan. Kita tambah dengan tasbih kafarah dan surah Al-Rasul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'asra innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.